yang berkerjaya. Jadi kita perkenalkan tetamu yang kita bawakan pada pagi ini iaitu Yang Berhormat Yang Shafra Osman selaku Ahli Parlimen Bentong. Assalamualaikum, selamat pagi YB. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih di atas jemputan. Ya, kami sangat berbesar hati sebenarnya menerima kunjungan YB ke studio pada pagi ini untuk berkongsi berkenaan dengan kejayaan YB sehingga sekarang ini daripada dulu ialah sebagai DUN dan sekarang memegang sebagai seorang ahli parlimen wanita pula tu. Bagaimana peranan wanita YB dapat saksikan perubahannya daripada ialah sewaktu beberapa tahun lepas hingga sekarang ini? Apa perbezaan yang YB sini boleh rasakan? Okey, alhamdulillah. Kalau kita lihat, kalau perjalanan politik saya juga pun agak saya mempunyai pengalaman sebagai ahli majlis, kemudian dari peringkat DUN, kemudian di peringkat parlimen. Dan kita lihat juga di luar sana juga wanita-wanita sekarang kerjaya mereka juga semakin berkembang. Kalau dulu kalau kita tengok hanya lelaki saja monopoli menjadi jurutera ataupun menjadi pilot dan sebagainya, tetapi hari ini ramai wanita yang sudah kalau kita tengok, kalau kita naik flight tu, wah ramai dah jadi juruterbang, wanita-wanita di luar sana. Jadi sebenarnya pada hari ini ramai wanita sudah banyak bekerja sama dengan dalam bidang-bidang yang diceburi oleh lelaki sebelum ini. Dan ini satu perkembangan yang sangat baik. Dan saya kira juga untuk kalau kita lihat pada masa kini, cabaran-cabaran memang agak besar jugalah bagi seorang wanita, lagi-lagi wanita yang berkejaya. Kemudian adakah YB sendiri terfikir cabaran-cabaran itu datang sebenarnya daripada media masa, daripada dunia maya yang mempercepatkan lagi ataupun orang kata menambahkan lagi cabaran sebagai seorang wanita yang berkejaya? Sebenarnya cabaran itu datang juga dari dia yang paling utama adalah datang daripada pengurusan masa dia di rumah juga. Kerana bukan mudah wanita yang berkejaya dan berkeluarga untuk menguruskan masa dia di rumah untuk menjaga anak, menjaga suami, malah untuk menjaga rumah tangga, tetapi juga perlu menjadi pekerja di tempat kerja. Jadi cabaran-cabaran ini sangat luas dan juga di mana sekarang kita tengok di social media juga berperanan juga. Kalau kita silap sedikit dan sebagainya akan mudah viral, akan mudah tular dengan netizen-netizen yang kadang-kadang orang kata tak boleh nak menjaga sikap mereka juga. Jadi ini satu cabaran yang sangat besar kepada wanita khususnya. Dan jadi di situ juga saya lihat cabaran-cabaran yang dihadapi ini sebenarnya perlu juga dikongsi bersama oleh suami. Jika wanita itu bekerja, wanita itu berkeluarga, kerana suami tidaklah boleh melepaskan tangan ataupun hanya berharap wanita akan menguruskan rumah tangga 100%. Jadi ia sepatutnya dikongsi bersama dan juga oleh itu cabaran itu boleh dikongsi dan ia dapat juga membuatkan wanita-wanita yang berkejaya, yang mempunyai keluarga ini at least dia rasa lega sikit ataupun dia rasa tidaklah tekanan terlalu besar. Sudahlah dekat tempat kerja kita perlu menghadapi tekanan yang banyak. Jadi di rumah pun perlulah ada give and take lah. Itu kehebatan seorang wanita yang berkejaya ini, lagi-lagi yang dah berumah tangga ini, iaitu menyeimbangkan antara tuntutan kerja dan juga tuntutan tanggungjawab kepada keluarga. Yalah, kita sekarang ini lihat ramai wanita dah berjaya. Namun masih lagi kita mendengar isu-isu ataupun persepsi seperti isu kesaksamaan gender di tempat kerja. Mungkin juga di dalam politik, penyataan politik. Sangat banyak. Mungkin YB boleh kongsikan bagaimana isu ini perlu kita tangani untuk kita memastikan kesaksamaan ini boleh berlaku. Okey, kalau kita lihat sebelum-sebelum inilah kita susah nak melihat penglibatan wanita. Ini saya cerita dalam dunia politik. Penglibatan wanita dalam dunia politik. Kerana yang pertama ruang dan peluang itu tidak banyak diberikan. Dan yang kedua adalah persepsi yang sering dimainkan. Alah, wanita dalam politik ataupun mana-mana kerjaya sensitif ataupun nanti cepat emosi dan sebagainya, tidak tahu nak menjadi pemimpin, tidak boleh menjadi pemimpin. Ini yang sering dimainkan persepsi selama ini. Kemudian adalah di mana sokongan juga. Kadang-kadang wanita sendiri yang merendahkan wanita lain. Jadi sebenarnya perkara-perkara ini kita perlu tolak dah. Kita perlu buang jauh-jauh dan kita perlu patutnya membuka ruang dan peluang kepada mana-mana wanita yang nak bersama dengan kita. Jadi kalau kita tengok contohnya kalau dalam dunia politik, antara perkara yang kita selalu terima dari segi negatif adalah sexual harassment. Sama ada di social media. Itu paling kerap kita terima. Saya sendiri selalulah kita menerima perkara-perkara ini. Sebab itu wanita takut nak ke hadapan. Lagi-lagi wanita muda. Dan ini juga terjadi di tempat kerja.
kalau di luar bidang politik, di mana-mana kita kerap melihat di berita dan sebagainya di mana wanita-wanita ini menerima seksual harassment daripada tempat kerja mereka. Jadi saya kira inilah dari segi gender ini kita perlu tahu bahawa masanya pada masa kini, zaman kini, kita dah tak ada nak kata wanita atau lelaki, wanita perlu belakang lelaki sebagainya. Kita harus duduk bersama, boleh kongsi idea bersama. Kalau kita tengok di luar negara lain pun, kita dah ada Perdana Menteri Wanita. Betul. Jadi dah tibanya wanita berada dalam bidang korporat dan alhamdulillah Malaysia sudah ke arah itu. Kita tengok dalam bidang korporat sendiri kita sudah ramai pemimpin-pemimpin wanita yang berkaliber. Pada pandangan YB sendiri, apa sebenarnya KPI sebagai seorang wanita untuk kita melihat kejayaan seseorang wanita, tak kira dalam bidang apa sekalipun? KPI, saya rasa dia sebenarnya adalah bagaimana kita nak menguruskan masa lain. Sebenarnya itu adalah sangat penting. Dan kalau kita lihat wanita ini memang tanggungjawab dia sangat besar dengan keluarga, dengan suami, dengan diri sendiri dan dengan majikan. Jadi wanita untuk ada KPI itu adalah dia tahu bagaimana dia boleh mengawal sesuatu. Kerana untuk menjadi wanita berjaya ini adalah satu, orang kata, komitmen yang sangat besar, komitmen yang sangat tinggi. Saya pun walaupun masih lagi tidak mempunyai anak, tetapi sudah berkahwin, itu pun saya rasa saya tidak cukup masa untuk luangkan bersama suami ataupun bersama keluarga sendiri. Apatah lagi mereka yang ada keluarga. Jadi saya kira KPI kita adalah untuk memastikan masa kita itu cukup untuk semua perkara yang ingin kita lakukan. Okey, saya ingin menyentuh berkenaan pindaan Akta Kerja 1955 yang telah diluluskan dalam Parlimen sebelum ini. Perubahan penting diperkenalkan, antaranya memanjangkan cuti bersalin daripada 60 hari kepada 90 hari, melarang penamatan atas dasar kehamilan dan memperkenalkan 3 hari cuti paternity. Jadi bagaimana YB melihat melalui pindaan ini dapat mengangkat kebajikan dan juga menjamin hak-hak golongan wanita berkejaya di Malaysia ini? Ini satu perkara yang sangat baik, yang sangat positif yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan untuk meminda akta ini. Kerana kita lihat di negara lain juga, kita cerita negara sebab kita cerita benda yang baiklah kalau negara lain lakukan. Kalau di UK pun dia telah memberikan cuti yang banyak kepada wanita yang melahirkan anak dengan bersyaratlah. Contoh Dr. Amalina yang bekerja di UK mendapat cuti setahun dengan syarat. Okey, ini kalau orang kata, oh lah kalau dah cukuplah 30 hari, okey, nak tambah 90 hari. Nanti tempat kerja tak ada orang. Tapi tahukah mereka bahawa wanita yang melahirkan anak ini perlukan masa yang secukupnya untuk kembali pulih. Mereka bukan sahaja perlukan sokongan fizikal dan mental. Mental juga sangat penting. Dan dalaman juga perlu dijaga dengan baik supaya apabila mereka kembali bekerja, mereka boleh bekerja dengan semangat. Mereka boleh deliver dengan lebih baik untuk di tempat kerja mereka. Dan kalau kita lihat juga suami juga mendapat cuti juga, paternity leave. Dan ini satu perkara yang sangat bagus juga kerana suami perlu memberikan sokongan-dokongan kepada isteri. Isteri sudahlah melahirkan anak. Jadi takkanlah malam-malam pun kita nak bangun, nak buat susu dan sebagainya. Jadi inilah tanggungjawab suami untuk melihat kepada penjagaan anak dan juga isteri. Dan kadang-kadang ada keluarga yang tak mampu pun nak membayar orang untuk menjaga di rumah dan sebagainya. Jadi inilah peranan suami, sebab itulah cuti turut diberikan kepada suami. Dan saya berharap kita juga tidak adalah diskriminasi ataupun persepsi bahawa inilah sebab tak nak ambil wanita bekerja ni. Nanti wanita yang berkeluarga, nanti dia nak beranak, lepas tu cuti lama. Lepas tu kat tempat kerja tak ada orang. Inilah persepsi yang perlu dibuang oleh pihak majikan bahawa kita patut lihat dari sudut positif. Okey, dan kalau jika pekerja-pekerja wanita dia perlu bercuti, beranak dan sebagainya, dari sudut positif sudutnya ialah dia boleh mengambil pekerja-pekerja sementara sambilan dan ia membuka ruang pekerjaanlah pekerja sambilan kepada mereka-mereka yang mungkin baru lepas belajar, yang mencari pekerjaan dan sebagainya. Jadi saya kira apa yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan adalah satu perkara yang sangat baik dan kita sangat menyokong, dan inilah masanya apabila diberikan ruang kepada wanita-wanita ini untuk berehat, untuk kembali aktif selepas mereka, dan juga biar mereka dapat kembali bekerja dengan cergaslah selepas mereka berehat dengan lama. Pada pandangan YB sendiri, bagaimana galakkan kita perlu berikan kepada wanita-wanita anak muda di luar sana supaya mereka mengejar impian dan juga cita-cita mereka dan tidak menjadikan stigma masyarakat ini penghalang kepada mereka untuk terus menjadi ataupun dikategorikan sebagai wanita berkerjaya? Yang pertama sekali adalah kita semua main peranan sangat penting bahawa kita perlu buang persepsi buruk. Kita perlu buang persepsi yang
mengatakan wanita ini mengada, wanita ini menyusahkan, wanita ini emosi dan sebagainya. Dan perkara-perkara ini sepatutnya telah dah tak ada lagi dah pada masa kini. Sepatutnya kita terbuka, dan ini dapat secara tidak langsung kita dapat mengajak wanita-wanita muda khususnya bekerja untuk mencari sumber pendapatan sendiri, yang paling utama. Yang kedua adalah untuk membantu keluarga. Dan saya sangat suka dengan sebelum ini pada tahun 2020, Belanjawan 2020, apabila Pakatan Harapan ketika itu membentangkan belanjawan mengenai wanita, iaitu wanita bekerja, di mana dia menggalakkan wanita yang sebelum ini berhenti bekerja kerana untuk menjaga keluarga dan sebagainya, untuk menggalakkan mereka kembali bekerja, mereka yang berusia daripada 30 ke 50 tahun. Dan ia memberikan imbuhan kepada mereka yang ingin kembali bekerja dan memberikan pengecualian cukai dan sebagainya. Ini sangat bagus kerana kadang-kadang mereka yang berhenti ini kerana terpaksa berhenti. Betul. Kerana nak jaga keluarga, kerana kos yang tinggi dan sebagainya jika hantar anak ke nursery. Tetapi sedangkan mereka ini sebenarnya kita perlukan dengan bakat yang mereka ada, dengan pendidikan yang mereka ada, kelayakan yang mereka ada, kita perlukan. Jadi sebab itu perkara-perkara ini perlu dilakukan. Jadi kepada wanita muda di luar sana, kalau dalam dunia politik ini dia sebenarnya sangat keras. Jadi tidak mudah. Jadi wanita muda di luar sana, kita sangat menggalakkan untuk menyertai dunia politik. Ramaikan lagi wanita. Kerana kita, bagi saya akui, sehingga hari ini pun kita kekurangan wanita muda dalam politik. Kita perlukan mereka, kita perlukan suara mereka, kita perlukan idea mereka, dan yang penting adalah mereka perlu berani, kerana kalau kita kurang suara wanita dalam politik, maka susah bagi kita untuk kita nak mengawal, bukan nak mengawal orang kata, kita nak bersuara dengan lebih keras lagi. Kerana kita lihatlah kalau dalam parlimen pun yang ramainya lelaki. Itu satu perkara yang perlu kita usahakan dalam masa panjang untuk kita meningkatkan penyertaan wanita, bukan saja dalam bidang politik namun juga dalam sektor-sektor awam dan juga swasta dan sebagainya. Okey, bagaimana YB melihat perkara ataupun perkembangan wanita berjaya di Malaysia ini? Ialah kita maklum ramai dalam kalangan wanita kita ni bukan saja telah mencapai kejayaan, menempa nama di peringkat negara kita, tapi juga di peringkat antarabangsa. Jadi bagaimana pentingnya pengiktirafan dan juga penganugerahan kepada golongan wanita berjaya ini agar ia dapat memberikan inspirasi kepada wanita di lain? Ya, semestinya pengiktirafan kepada mereka yang berjaya ini sangat penting, kerana apabila kita memberikan pengiktirafan dan penghargaan, ia tidak secara tidak langsung akan memberikan semangat kepada mereka yang menerima penghargaan ini untuk terus lagi maju ke hadapan untuk membuktikan kebolehan mereka. Malah kepada mereka yang yang melihat wanita-wanita berjaya ini akan memberikan inspirasi, dan ini yang kita perlukan, kerana kita wanita kita juga perlukan penghargaan. Kita juga mahu dilihat, mahu didengar, mahu dihargai. Dan jadi pengiktirafan penghargaan ini adalah sangat penting, bukan sahaja menidakkan lelaki, tapi kita mahukan wanita-wanita, lagi-lagi wanita yang berkeluarga ini diangkat. Kita tahu bahawa bukan mudah untuk menjaga keluarga, bukan mudah untuk menjaga diri sendiri, bukan mudah untuk menjaga tempat kerja mereka. Jadi pengiktirafan dan penghargaan ini adalah sangat penting untuk memberikan inspirasi juga kepada mereka di luar sana. Pada pandangan YB sendiri, bajet 2023 akan dibentangkan sekali lagi nanti oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Harapan daripada YB sendiri berkenaan dengan peruntukan-peruntukan dan juga polisi-polisi yang perlu diwujudkan oleh pihak kerajaan untuk membantu wanita yang ingin mencapai impian mereka, cita-cita mereka sebagai seorang wanita yang berkerjaya. Okey, saya harap untuk belanjawan pada akan datang yang akan dibentangkan nanti akan memberikan banyak peluang dan ruang kepada wanita di luar sana, terutamanya wanita berkerjaya dan berkeluarga ini. Ini penting. Yang pertama adalah kerana kita lihat ramai wanita berkerjaya, mereka kadang-kadang tak nak bekerja ataupun sebagainya kerana mereka perlu lihat dari sudut untuk menghantar anak ke nursery. Kita lihat banyak berita pada masa kini bila hantar anak ke nursery berlaku kematian, kemalangan dan sebagainya. Dan ia sangat menyedihkan apabila anak sendiri diperlakukan seperti itu. Jadi saya berharap kerajaan boleh mewujudkan memberikan ribat cukai kepada syarikat-syarikat untuk mewujudkan nursery ataupun taska di tempat kerja, supaya tidaklah terlalu jauh mereka menghantar anak, dan dalam masa sama mereka boleh melihat anak di tempat kerja sendiri, dan ia tidaklah terlalu risau memikirkan keadaan anak di tempat lain yang jauh dan sebagainya. Jadi saya kira itu adalah sangat penting, memerlukan nursery di tempat kerja, dan saya kira pihak majikan ataupun syarikat perlu memikirkan bersedia melakukan perkara ini jika diminta oleh pihak kerajaan, kerana inilah masanya jika kita mahukan pekerja yang dedikasi, pekerja yang baik dan sebagainya, kita juga perlu memberikan semula kepada pekerja kita orang kata
persediaan tempat ataupun memberikan semulalah reward lah kepada pekerja dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kita perlu lihat kepada memberikan peruntukan yang baiklah kepada jabatan wanita dan sebagainya, keluarga dan masyarakat. Kita lihat pada masa kini kanak-kanak adalah sangat penting dengan pelbagai penyakit pada masa kini, dengan pelbagai isu. Jadi pelbagai aktiviti dan program perlulah lebih banyak diadakan untuk kita lebih kerap bersama, dapat meluangkan masa bersama keluarga dan juga dapat kita kenalkan pada masyarakat di luar sana. Kita bukan setakat pergi balik kerja, lepas tu masak, balik dan kemudian tidur. Tetapi kita perlu ada masa untuk berkongsi dengan anak-anak, meluangkan masa dengan anak. Dan ini bukan satu perkara yang mudah. Oleh itu di pihak Kementerian Wanita dan Kanak-kanak yang sangat penting sebenarnya, dan saya harap bajet lebihlah untuk Kementerian Wanita dan Kanak-kanak ini sangat penting. InsyaAllah. Sama-sama kita nantikan dalam Belanjawan 2023 bagaimana usaha untuk memperkasakan lagi golongan wanita ini. Okey, kalau kita lihat dalam arus digitalisasi sekarang ini, ialah ramai dalam kalangan wanita berjaya menjadi usahawan berjaya secara dalam talian, ada yang melaksanakan perniagaan mereka secara dalam talian dan juga ada yang bekerja dari rumah dan sebagainya. Jadi bagaimana YB melihat perkara ini merupakan satu platform ataupun ruang yang terbaik untuk golongan wanita membantu golongan lelaki ataupun berdikari dengan sendirinya untuk mereka menjana pendapatan dan juga untuk terus berjaya, YB? Okey. Kalau kita lihat, COVID-19 ini mengajar kita sebenarnya. Bukan setakat mengajar kita sebenarnya boleh bekerja dari rumah, tetapi mengajar kita juga untuk menambah pendapatan apabila dari menggunakan media sosial. Dan ini adalah sangat penting. Dan kita sangat menggalakkan. Apabila kita lihat juga sewaktu COVID, ramai wanita-wanita berniaga online. Kita tengok waktu ketika itu, kalau saya sendiri setiap hari pasal datang ke rumah. Kita tak tahu nak buat apa kan. Kadang tak boleh nak keluar bila masa PKP. Jadi kita order online. Jadi ini secara tidak langsung kita membantu ekonomi. Dan juga oleh itu kita patut menggunakan platform online ini dengan sangat dengan sebaik-baiknya, kerana ia menjimatkan masa, tak perlu keluar rumah, yang perlu hanyalah beri fokus kepada bagaimana kita nak buat promosi kepada di luar di social media. Jadi peranan kerajaan juga sangat penting untuk membantu, contohnya seperti memberikan geran-geran kepada wanita-wanita khususnya di rumah yang tak perlu yang boleh menjaga anak di rumah dan bersama menjana pendapatan untuk keluarga. Pada pandangan YB sendiri, ialah bila bercerita berkenaan dengan usahawan-usahawan kecil kan, sebab kadang-kadang mereka ni bukannya tak mahu, cuma dia tak tahu cara dia platform. Dari pandangan YB sendiri bagaimana langkah bila diambil pihak kerajaan supaya mereka lebih dekat dengan mereka ini, makcik-makcik goreng pisang lah, kita selalu pakai makcik goreng pisang. Kadang mereka tak tahu ini strategi kerajaan, kadang tak sempat menonton pun di TV kita war-war tapi tak sempat menonton kan. Peranan sebagai seorang ahli parlimen sendiri. Kalau di kawasan saya sendiri, ramai yang daripada mereka yang berniaga sendiri ataupun ada bisnes online sendiri sebagainya. Saya sangat menggalakkan mereka untuk pergi kepada kursus-kursus percuma sebenarnya yang diadakan oleh pihak kerajaan, oleh MARA dan sebagainya, oleh college community. Ada banyak kursus-kursus yang tak perlu bayaran pun. Hanya perlukan masa mereka untuk dalam 1-2 hari untuk mereka memahami cara pemasaran, cara untuk bagaimana perakaunan. Kadang-kadang orang meniaga ni dia meniaga je, dia tak tahu bagaimana nak uruskan duit. Barang banyak jual tapi tak tahu duit pergi mana. Kan? Modal keluar banyak dah. Jadi pengurusan kewangan juga sangat penting. Jadi sebenarnya kami selalu beritahu dan juga dalam perancangan saya juga untuk mengadakan banyak kursus-kursus ini kepada mereka yang tinggal di kawasan Bentong supaya mereka boleh pasarkan dengan lebih meluas, supaya bukan setakat orang Bentong je tahu, tapi orang negeri Melaka ke, orang Malaysia ke, orang luar negara pun tahu tentang produk mereka. Itu sangat penting. Peranan kami adalah untuk membantu mempromosikan lagi supaya lebih ramai tahu produk yang ada. Jadi kepada orang-orang di luar sana, kepada peniaga-peniaga online ataupun peniaga-peniaga kecil ini, sertailah mana-mana kursus percuma yang diadakan oleh pihak kerajaan, di mana-mana college community ataupun pihak MARA. Banyak sangat. Namakan apa saja kursus yang ada. Semua ada, jadi jangan lepaskan peluang ini dan sertailah, ambil pengalaman dan majukan bisnes mereka. Okey, sebagai kesimpulan untuk topik kita pada pagi ini, YB, YB, ini je masa kita ada. Itulah. Tapi kita memerlukan kata-kata motivasi daripada YB sendiri kepada golongan wanita berkejaya di luar sana, YB. Ringkas YB sendiri. Okey, kepada wanita bekerja di luar sana, teruskan bersemangat. Kita wanita, kita akan support sama sendiri dan teruskan membuktikan kebolehan kita sebagai wanita
wanita yang berkeluarga yang mempunyai kerjaya. All the best kepada semua. Ini salah satu model yang anda boleh ikuti kan. Aktif juga di media sosial. Jadi anda boleh sama-sama ikuti perkembangan YB sendiri, bagaimana beliau bekerja sebagai seorang ahli politik dan juga sebagai seorang wanita, sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak. Jadi ini kami kongsi pada anda. Media sosialnya di Facebook anda boleh sama-sama ikutilah untuk mendapatkan perkembangan dan orang kata terinspirasilah dengan YB yang Syafura sendiri. Terima kasih YB kerana memberi inspirasi bukan saja kepada golongan wanita di luar sana tapi juga golongan muda di luar sana. InsyaAllah kita juga ingin melihat lebih ramai penyertaan anak muda dalam bidang politik selepas ini. Okey, itu antara perkongsian kita berkenaan realiti dan cabaran wanita berkejaya. Terima kasih Yang Berhormat Yang Syafura Osman yang merupakan ahli Parlimen Bentong. Okey, baik. Yelah, semoga anda semua terinspirasi dengan topik kita bawakan ini sebab YB bukan calon-calon orang yang kongsikan pengalaman beliau secara peribadi pada pagi ini. Okey, kita buat anda sama saksikan Continuous untuk program berita terkini dan semasa bersama rakan penyambut.